Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang, kerana diberi dapat lagi kita mencapai segala jenis kenikmatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat lagi kita meneruskan pembelajaran kita, dan pada kali ini kita nak beralih kepada bab hadis. Kita mulakan daripada bab hadis pelajaran 1 bagi tingkatan 4. Yang mana tajuknya adalah Tarikh Ulumul Hadis wa Muqaddimuhu. Sejarah ilmu hadis dan Muqaddimuhu, pengenalannya. Dan kita tengok kepada Mafhum Ulumul Hadis. Mafhum Ulumul Hadis, ilmu hadis itu terbahagi kepada dua, iaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis ad-dirayah. Ulumul hadis dia ada riwayah dan ada dirayah. Kita tengok yang pertama. Ulumul hadis riwayah yashtamilu ala aqwalin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa riwayatuha wa dhabtuha wa tahriru alfaziha, iaitu suatu ilmu. Ulumul hadis riwayah ni adalah satu ilmu untuk mengetahui sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifatnya. Kemudian ulumul hadis ad-dirayah, iaitu huwa ilmu biqawanin ya'rifu biha ahwalis sanad wal matan, iaitu suatu ilmu dengan kaedah tertentu untuk mengetahui sanad dan matan, sama ada diterima ataupun ditolak. Ilmu hadis riwayah ni, yang tadi riwayah itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, nak kaji berkaitan dengan hadis itu sendiri, apa yang disandarkan kepada perkataan Nabi, disandarkan kepada perbuatan Nabi, dan apa sahaja kelakuan Nabi ataupun pengakuan Rasulullah ataupun segala sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulumul hadis wa ilmul hadis dirayah, dan ilmu hadis dirayah pula adalah nak kaji ataupun suatu ilmu yang kita nak menentukan keadaan sanad ataupun matan dia. Nabi cakap sesuatu perkara, sesuatu hadis itu, kita nak tengok sanad dia macam mana. Sanad ni yang kalau awak tengok dalam hadis dia ada an Abi Hurairah, itu sanad. Kemudian matan adalah apa yang Nabi sebutkan, apa yang Nabi Rasulullah itu melalui penyaksian dia ataupun perbuatan Rasulullah itu sendiri, itu matan ataupun kandungan hadis. Sanad adalah dari siapa hadis itu disampaikan, daripada siapa yang mendengar Nabi berkata, siapa yang melihat Nabi melakukan sesuatu, ataupun siapa yang menyaksikan sesuatu pengakuan Nabi, itu adalah sanad. Manakala matan pula adalah isi daripada apa yang disebut ataupun apa yang diperakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita beralih kepada Nash'atu Ulumul Hadis, peringkat ataupun kita panggil bermulanya Ulumul Hadis, perkembangan Ulumul Hadis. Bada'a
tatawwuru riwayatul hadis fi ahdi sahabah radhiyallahu anhum indama waqa'al muslimun fil fitnati ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Bermulanya perkembangan riwayat hadis pada zaman sahabat ketika mana berlakunya fitnah di kalangan umat Islam selepas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dia bermula apabila selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni banyak berlakunya fitnah. Banyak berlakunya uh, fitnah lah. Orang kata, oh, ni aku dengar Nabi kata macam tu. Aku dengar Nabi kata macam ni. Dan tak kurang juga bila berlakunya kewafatan, bila Rasulullah wafat, maka ramai di antara umat-umat Islam yang sebelum ni berpegang pada ajaran Islam mengaku mengikut apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah wafat, dia orang pun murtad daripada ajaran Islam, keluar daripada ajaran Islam. Sebab itulah naik sahaja Sayyidina Abu Bakar memerintah menjadi khalifah pertama, yang diperangi oleh Abu Bakar itu adalah golongan-golongan yang enggan membayar zakat dan golongan-golongan yang murtad. Okay, kemudian wazaharat al-firqul islamiyah wa hum hajatun ilal mazid minal tasbitu fil ahadis, iaitu munculnya kumpulan-kumpulan dalam Islam ataupun firqah-firqah ataupun ideologi-ideologi yang berbeza di dalam Islam, dan mereka berhujah dalam menambahkan ketetapan dalam hadis-hadis yang Nabi tak sebut pun dia orang tambah. Okey, dan kemudian perkembangan riwayat hadis melalui 7 fasa ataupun 7 peringkat. Okey, kita tengok fasa yang pertama. Okey, al-marhalatul ula. Okey. Peringkat yang pertama, qama as-sahabah fi hifzil ahadis ba'da anna lihaqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam birrafiqil a'la hatta nihayatul qurun al-ula al-hijri, iaitu para sahabat menghafal hadis-hadis selepas kewafatan Rasulullah di akhir kurun yang pertama hijrah. Bila Rasulullah wafat, maka sahabat-sahabat ni mula menghafal hadis-hadis ataupun apa yang mereka telah dengar daripada Nabi semasa Nabi belum wafat. Siapa yang pernah bersama dengan Nabi dalam majlis-majlis ilmu yang berbentuk Nabi berkata sesuatu nasihat ataupun apa saja yang keluar daripada mulut Nabi, ataupun yang melihat apa yang Nabi lakukan dalam jenis ibadat dan sebagainya, muamalat dan sebagainya, mereka mula menghafal hadis-hadis. Okay, di akhir kurun yang pertama hijrah ni, selepas cerita ni selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, seterusnya al-marhalatus saniyah. Okay, al-marhalatus saniyah peringkat yang kedua, bada'a min matla'il qurunus sani ila awwalis salis. Dzalika asrun tadwinu ar-rasmi fi hifdzul hadis, iaitu bermula pada awal kurun yang kedua hingga awal kurun yang ketiga. Okay, masa ni bermulanya pembukuan dan mengarang secara rasmi terhadap hafazan-hafazan hadis. Okay, masa kurun yang kedua dan pada awal kurun yang kedua dan sehingga awal kurun yang ketiga, pada masa ni hadis-hadis ni telah dikumpulkan dan dibukukan. Ada orang yang menulis tentang hadis ni dengan tujuan supaya bertepatan dengan aku tidak akan tinggal apa-apa kepada umatku kecuali 2 perkara, yang mana kalau umatku ikut apa yang disebutkan dalam 2 perkara ini, dia tak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi tak melupuskan, maksudnya tidak hilang hadis ni, ataupun nak beramal dengan sunnah ni, maka
ada inisiatif daripada sahabat-sahabat, iaitu mereka membukukan, ada yang menulis, orang yang pandai menulis, dia akan tulis hadis-hadis yang dikumpulkan daripada penghafaz-penghafaz hadis pada masa tersebut. Sekiranya benda ni tak berlaku, tak tahulah, mungkin tak sampai kepada kita sekarang lah apa yang ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkatakan pada zaman sahabat. Okay. Kemudian kita tengok marhalatus salisah. Okey, peringkat yang ketiga, minal qurun as-salisul hijri ila muntasifur rabi' wa huwa isrut tadwin dunat fihi as-sanah wa ulumuha tadwinan kamilan. Okey, pada peringkat yang ketiga ni, pada kurun yang ketiga hijrah hingga pertengahan kurun yang keempat hijrah adalah zaman penyusunan dan mengarang hadis serta ilmu hadis dalam susunan yang sempurna. Okey, pada peringkat yang ketiga ni, pada kurun ketiga dan sehingga pertengahan kurun yang keempat hijrah, pada masa ni sudah mula penyusunan. Maksudnya mengikut bab. Kalau bab muamalat, munakahatnya diasingkan, apa Nabi kata berkaitan dengan munakahat, apa Nabi kata berkaitan dengan muamalat dan sebagainya. Dan pada masa ni juga ilmu hadis tu disusun dengan susunan yang sempurna. Okey, kemudian peringkat yang keempat, al-marhalatur rabi'ah, yamtaddu minal muntasiful qurun al-arbi'ah ar-rabi' ila awamilul qurun as-sabi' wa huwa isru ta'lif al-jami' wa intisaqu fannun ulumul hadis madunan. Okey, iaitu pada peringkat yang keempat ini berterusan daripada pertengahan kurun yang keempat tadi, pada peringkat yang ketiga tadi, berterusan pada pertengahan kurun yang keempat hingga awal kurun yang ketujuh adalah zaman pembukuan yang menghimpunkan dan pada masa ini telah wujud pembukuan ulumul hadis. Maksudnya dah mula dibukukan. Tadi ditulis, kemudian dibukukan ilmu-ilmu hadis ini. Okey, kemudian marhalatul khamisah, pada peringkat yang kelima. Okey, pada peringkat yang kelima ni minal qurun as-sabi' ilal qurun al-ashir wa huwa daurun an-nadju wal iktimalu fi tadwin fannun ulumul hadis. Okey, pada peringkat yang kelima, pada kurun yang ketujuh hingga kurun yang ke-10 adalah tahap kematangan dan kesempurnaan dalam pembukuan ulumul hadis. Okey. Biasalah kalau kita buat buku sekarang ni pun dia ada peringkat-peringkat penyusunan buku tu, sehingga pada kurun yang ke-7 hingga kurun yang ke-10 ni penyusunan buku-buku berkaitan dengan ilmu hadis ini dah ada sikit penambahbaikan dan kematangan serta kesempurnaan. Okey, kemudian marhalatus sadisah. Okey, marhalatus sadisah minal qurun al-ashir ila matla'il qurun al-hijri al-hali wa huwa asrul rukud wal jumud wa fi hadhihi al-marhalah tawaffaqa al-ijtihad fi tasnif wa innama kathurat al-mukhtasarat. Okey, iaitu pada kurun yang ke-10 hingga muncul kurun hijrah adalah zaman kelesuan dan kejumudan. Pada peringkat ini terhentinya ijtihad dalam mengarang dan adanya semakin banyak ringkasan. Okey, pada kurun yang ke-10 hingga yang seterusnya dia ada zaman kelesuan dan kejumudan. Maksudnya masa ni macam nak terhenti seketika berkaitan dengan ilmu hadis ni, dan semakin banyak
orang yang buat ringkasan-ringkasan berkaitan dengan ilmu hadis. Okay, dan marhalatus sabi'ah pada peringkat yang ketujuh, uh, min matla'ul qurun al-hijri al-hali ila waqtina hadha wa huwa marhalatul yaqzah wa tambihu fil asril hadis. Iaitu pada masa ni, pada awal kurun hijrah hingga selepas pada kurun ke-10 hijrah tadi adalah peringkat kewaspadaan dan berjaga-jaga dalam ilmu hadis. Pada masa ni dah ada hadis-hadis yang palsu yang dibuat oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab, dan pada masa ni dah mula untuk berjaga-jaga dengan sesuatu ilmu hadis yang dikatakan bersandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bila dikaji dan dirujuk oleh pakar-pakar hadis, maka tak jumpa sanad yang betul untuk sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis-hadis rekaan dan hadis-hadis palsu telah muncul selepas daripada kurun yang ke-10 hijrah ni. Okey. Kemudian maudhu' ulumul hadis. Okey. Apa yang dibincangkan dalam ulumul hadis ataupun maudhu' ni macam tajuk lah kan. Okey, kemudian huwa aqwalun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa takrir wa sifatuhu qabla al-bi'sah aw ba'daha min haitsu suduruhu anhu wa ahadisah alaihi salatu wassalam min haitsu dalalatuha 'ala al-ma'na al-mafhum aw al-murad. Iaitu perbincangan dalam ulum hadis ini ialah berkaitan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perbuatannya serta pengakuannya dan sifatnya sebelum diutuskan atau selepas diutuskan. Okey. Dia nak perbincangan berkaitan dengan ulum hadis ni adalah nak bincang apa yang diperkatakan oleh Rasulullah, apa yang dibuat oleh Rasulullah ataupun pengakuan dan sifat sebelum diutuskan Rasulullah itu, sebelum qabla al-bi'sah, sebelum diangkat menjadi rasul, dan selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Okey. Dan dari segi nak bincang juga dari segi terbitnya hadis-hadis ini melalui pembelajaran ma'nal mafhum, maksud yang tersirat. Petunjuk atas makna dan maksud yang tersirat. Okay, kita nak tengok apa memang pembelajaran hadis ni adalah nak kaji apa yang diperkatakan. Okay, sebabnya kita tahu kalaulah kata Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kata iqamas solah, dirikanlah solat, maka Rasulullah pun menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran itu, ayat-ayat tentang hukum itu, macam mana nak solat. So Rasulullah kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. So dengan perbuatan Nabi itu, macam mana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bersolat pada masa tu, sahabat-sahabat pun daripada pemerhatian, sahabat-sahabat pun okey, tahulah cara macam mana qiyam, sujud, rukuk, i'tidal dan sebagainya. Okey, kemudian ahammiyatu ulumul hadis. Okey, kepentingan ilmu hadis ni, yang pertama tamyizul maqbul wal mardud, dapat membezakan hadis yang diterima ataupun yang ditolak. Okay, ini antara kepentingan apabila kita mempelajari ilmu hadis. Yang pertamanya, kita dapat tahu ataupun dapat membezakan
hadis mana yang sebenarnya diterima dan hadis mana yang ditolak. Kemudian yang kedua, dhabtul hadis sanadan wa matanan. Okey, menetapkan hadis dari segi sanad dan matan. Kemudian yang ketiga, ma'rifatul hal ar-rawi wal marwi. Okey, mengetahui keadaan perawi dan periwayatannya. Okey, perawi itu adalah orang yang menyaksikan apa yang Nabi buat, yang Nabi kata tadi itulah. An Ibnu Abbas ke, an Abi Hurairah ke, an Abi Bakrin ke. Dia sanad ni dia ada yang seorang sahaja yang meriwayatkan, dan ada sehingga kan lebih daripada 10 periwayatan. Orang ni dengar daripada orang ni, orang ni dengar daripada orang ni, orang ni dengar daripada orang ni. Kemudian dia pun kata qala Rasulullah. Sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okay. Dan periwayatannya sama ada boleh diterima ataupun ditolak tadi itulah. Kemudian yang empat, fahmul ma'nal murad minal hadis, memahami makna hadis yang dikehendaki. Maksudnya kita boleh faham berkaitan dengan apa yang dijelaskan, apakah yang diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sesuatu hadis. Kemudian yang kelima, ma'rifatun nasikh wal mansukh minal hadis, mengetahui nasakh dan mansukh daripada hadis. Mana syariat ataupun hukum yang dimansuhkan, mana hukum yang boleh diterima pakai. Okey, kemudian yang keenam, ma'rifatul kaifiyatut ta'amilu ma'al hadis inda ta'arid, iaitu mengetahui cara-cara beramal dengan hadis ketika berlaku percanggahan. Okey. Hadis yang mana memang kita boleh beramal dengannya, seperti mana yang kita tahu, kita boleh beramal dengan hadis-hadis sahih serta hadis-hadis yang dhaif. Boleh dijadikan amalan untuk diri sendiri, akan tetapi kalau nak dijadikan dalil, perlu hadis itu yang sahih, yang titlenya hadis sahih, hadis hasan. Manakala hadis dhaif pula tidak boleh dijadikan dalil ataupun hujah. Sebab berkemungkinan hujah daripada hadis dhaif ni mudah dipatahkan. Okey. Kemudian kita nak tengok ba'dal musannif. Okey, ba'dal musannifat fil ulumil hadis. Okey, antara beberapa penulis-penulis dalam ilmu ulumul hadis. Okey, kita nak tengok berkaitan dengan penulis buku ataupun penulis kitab berkaitan dengan ilmu hadis ini dan nama bukunya. Okey, kita tengok dia ada berapa ni? Dalam 6 orang. Okey. Yang ramai lagi sebenarnya, tapi yang kita nak bincangkan ataupun kita nak kenal ni seramai 6 orang. Okey, kita tengok yang pertama. Kitabnya adalah Al-Muhaddisu Al-Fasilu Bainar Rawi wal Wa'i. Okey, nama penulisnya adalah Al-Qadhi Abu Muhammad Hassan bin Abdul Rahman bin Khulad Al-Zamahur Muzi. Okey, itu nama penulisnya, dan penulis ini wafat pada tahun 360 Hijrah. Okay, dan kita contoh, saya letakkan contoh kulit kitab dia tu. Kemudian yang kedua adalah kitab Ma'rifatu Ulumul Hadis. Penulisnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Meninggal pada tahun 405 Hijrah. Okay. Kemudian yang ketiga, Ulumul Hadis. Okay. Ulumul Hadis atau Muqaddimah Ibnu Salah, iaitu Abu Amru Osman bin Abdul Rahman Asy-Syahrazuri, dan masyhur dengan nama Ibnu Salah.
Okey, dan wafat pada tahun 643 Hijrah. Kemudian yang keempat, Nukhbatul Fikri fi Mustalahi Ahli Al-Athar. Okay, penulisnya adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan wafat pada tahun 852 Hijrah. Kemudian yang kelima, Tadrib Ar-Rawi fi Syarh Takrib An-Nawawi. Penulisnya adalah Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakr As-Suyuti. Dan wafat pada tahun 911 Hijrah. Dan yang terakhir, Al-Manzumah Al-Baikuniyah. Umar bin Muhammad Al-Baikuni. Dan wafat pada tahun 1080 Hijrah. Okey, ini di antara buku-buku ulumul hadis yang kita boleh kenali dan siapa penulisnya. Okey, dan saya rasa sekadar itu saja perkongsian untuk pelajaran yang pertama dalam bab hadis tingkatan 4 ni dalam subjek usuluddin ni, dan diharap boleh membantu ataupun kita boleh mencedok satu ilmu baru berkaitan dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh pelajari berkaitan dengan ilmu hadis pada kali ini, dan kita akan sambung pembelajaran kita untuk video-video yang seterusnya. Okey. Dan untuk perkongsian yang lain, jangan lupa subscribe lah untuk peringatan. Dan kemudian saya rasa sekadar itu saja. Semoga kita semua mendapat manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.